Okey, hari ini kita akan sambung episod yang kelima, tetap juga berkenaan dengan perumpamaan kehidupan di dunia. Okey, kehidupan di dunia. Mari kita tengok ayat dia apa. Okey, ayat yang ke-45 dah, sudah. Okey, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Apa maksudnya? Dan kemukalah pada mereka misal perbandingan. Sekali lagi Allah datangkan perbandingan. Kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu bercampur aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain. Dan kembang suburlah ia. Disebabkan air itu kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, mari kita baca dalam muka surat yang ke-88. Setelah Allah menceritakan perihal keadaan orang kaya yang kufur dan penyesalannya di atas kebinasaan nikmat dunia, Allah memberi perumpamaan kepada orang musyrikin Mekah yang bongkak terhadap harta kekayaan mereka dan memandang rendah terhadap orang Islam yang fakir. Allah memberi perumpamaan akan dunia yang bersifat sementara dan tidak akan kekal. Perumpamaan ini yang dibawakan agar manusia dapat berfikir betapa singkatnya kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia diibaratkan seperti air yang turun ke bumi, kemudian dengannya tumbuh-tumbuhan menjadi subur di bumi, dipenuhi dengan bunga yang mekar dan pemandangan menjadi indah. Ibnu Ashur menerangkan bahawa perkataan fahtalata membawa maksud tumbuh subur dan berkembang. Disebabkan oleh air hujan yang turun oleh Allah dari langit. Adapun perkataan hashima menunjukkan kehancuran. Akhirnya tumbuhan akan menjadi kering diterbangkan angin. Hal yang demikian jelas yang menunjukkan bagi orang yang berakal bahawa dunia hanyalah sementara dan tidak ada sesuatu pun yang patut dibanggakan dengan harta dunia kerana kesemuanya akan binasa kelak. Saya sambung lagi sikit. Ayat di sebelah jelas menunjukkan bahawa setiap nikmat dunia hanya akan dinikmati seketika pada usia muda. Kemudian dia sedikit demi sedikit berkurangan dan akhirnya hilang begitu saja. Begitulah sifat makhluk yang dijadikan daripada tiada kemudian kembali binasa. Jika dilihat betapa singkatnya ayat yang menerangkan mengenai kehidupan yang fana ini, begitulah singkatnya kehidupan di dunia. Allah tidak menyebutkan bagaimana air turun dari langit kemudian mengalir di sungai dan mengairi tumbuhan. Sebaliknya, selepas air diturunkan dan bercampur dengan tumbuhan, ia terus binasa. Hal ini adalah untuk menunjukkan betapa ringkasnya kehidupan manusia. Okay, baik. Kalau kita lihat hari ini kita masuk kepada macam mana Allah umpamakan kehidupan dekat dunia. Saya rasa semua muslimin dekat sini dah tahu dan yakin bahawasanya dunia ini hanyalah tempat sementara. Betul? Betul? Yakin ada siapa cakap taklah susah dunia ni selama-lamanya. Tak, mana dunia ni memang sementara. Tapi apakah intipati yang Allah nak datangkan dalam ayat ini? Jom kita tengok. Okey, waqrib lahum. Sekali lagi, apa maksud waqrib lahum tu? Dan berikan kepada mereka contoh kan, masal tu contoh. Saya kan saya pernah ceritakan darabah ni selain daripada berikan mereka ni apa maksudnya? Pukul. Okey, pukul. Kalau kita pukul ni pun pernah tak kita dalam masa lalu menggunakan pukul dengan kata? Pernah tak? Saya rasa terpukul dengan kata-kata anda. Betul? Betul? Ada tak? Jarang pakai lah kan, jarang Masya Allah, bahagia hidup kalau tak pernah dipakai kan, maknanya Alhamdulillah kita tak pernah buat orang rasa begitu. Saya macam tak pernah, tak ada lah. Okay, so makna dalam bahasa Melayu pun, pukulan terhadap kata-kata itu wujud, betul. So dia kira macam Allah bukan sahaja datangkan contoh, tapi Allah macam bagi kita pukulan dengan contoh tersebut. Maksudnya bagi kita dengan contoh ini, semoga-moga kita ini tersadar. Tersadar daripada apa? Tersadar daripada segala kemewahan dan kecantikan yang ada dekat dunia ini. Okey, jom kita tengok. Wadrib lahum, kira macam kira maksudnya jangan kita faham, jangan kita ambil, oh Allah kasih contoh gitu je. Tak. Sebenarnya Allah kasih contoh ni untuk kita rasa terpukul dengan contoh yang Allah kasih. Okey, yang pertama yang kita dah belajar last week berkenaan dengan cerita pekebun tersebut. Betapa banyak
cerita itu boleh kita relate dengan kehidupan kita sebab yalah, orang tak kita siapa tak suka jadi kaya, betul? Awak suka tak jadi kaya? Suka, saya pun suka. Kan? Tapi cuma macam mana kita lakukan, macam mana reaksi kita terhadap kekayaan yang diberikan oleh Allah. Okey, lalu ayat 45 ini Allah datangkan lagi contoh tentang perumpamaan kehidupan dekat dunia. Kita faham dunia ini adalah dunia. Ada yang tak tahu dunia tu apa? Tak semua tahu dunia tu apa kan? Menariknya kita tengok perkataan dunia ini diambil dari perkataan adna. Okey, adna ni maksudnya apa tahu? Maksudnya rendah. Okey, dia Arabkan, dia ada macam dalam satu word dia boleh jadi makin ada akan banyak. Dia daripada contoh saya bagi sohir kecil. Kalau sohir dia lagi kecil. Okey, dia akan boleh jadi kecil, makin kecil ataupun besar, makin besar. Okey, kalau perkataan dunia ni pula dikatakan dia ambil daripada perkataan adna. Adna ni maksudnya rendah. Kalau dunia ni perkataan Arab dunia maksudnya adalah yang paling rendah. Maka Allah gunakan perkataan dunia ni dengan maksud yang paling rendah ini untuk kehidupan yang kita ada sekarang. Tapi dalam kehidupan yang dikatakan yang begitu rendah ni, ada banyak nikmat tak? Ada banyak nikmat. Bukan sahaja nikmat yang kita ada, malah Allah jadikan bumi ini pun dengan penuh keajaiban. Macam mana ada langit, macam mana ada bumi, ada matahari, ada bulan dan sebagainya. Dan itu menurut Allah adalah dunia yang paling rendah. So bayangkan, dunia ni yang orang kata the lowest place yang pernah dijadikan oleh Allah pun, Allah dah cipta begini indah. Apatah lagi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ini adalah tempat yang paling tinggi. Kira dia macam kontras lah, ini paling rendah, ini paling tinggi. Yang paling rendah pun kita dah dapat macam gini. Apatah lagi kalau kita berada di tingkat yang paling atas. Dan dijanjikan lagi, bila kita dekat syurga tak ada ujian, dah tak ada dah onak duri sebagai tak ada dah. Tapi dekat tempat yang serendah ni lah yang kita dah uji, dan itu pun kadang-kadang kita tak mampu untuk melawan. Tak mampu untuk melawannya. Okey? So maknanya itu yang kita nak faham, bukan hanya dunia ini bersifat sementara, tapi sebenarnya dunia ini nothing at all. Kalau kita faham apa maksud dunia itu sendiri. Dahlah sementara tempat paling serendah-rendah tempat, itu pun kita jadikan sebagai satu kebanggaan. Okey. Lalu Allah cakap apa? Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Berikan kepada mereka contoh mengenai kehidupan dekat dunia. Allah contohkan kehidupan dekat dunia ni seperti apa? Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air yang turun daripada langit. Kalau air turun daripada langit kita faham adalah hujan. Allah begitu saja Allah umpamakan. Hujan sekejap tak? Paling lama pun berapa lama? Mungkin seminggu lah hujan tak berhenti. Tapi pun ada berhenti kan? Ada berhenti tapi lepas tu kejap tu turun balik. Sebenarnya ada berhenti. So begitu saja kehidupan dekat dunia ni. Kita datang masjid mungkin hujan, balik dah tak hujan. Oh dah terang dah. So kan begitu singkat. Begitu singkatnya Allah umpamakan kehidupan dekat dunia ini. Okay. Allah turunkan hujan daripada langit selalunya setiap titik hujan yang turun tak ada satu pun yang tak ada tujuan. Kita ada kira titik hujan. Tak ada kan? Ada siapa pernah kira? Macam mana nak kira? Banyak kan titik hujan kan? So kalau kita tengok macam hujan, kita tengok Allah seronok tengok hujan turun kan? Turun. Tapi saya pernah belajar kira yang turunkan hujan siapa? Allah bagi tugas ini kepada siapa? Dah lupa lah Ustazah. Kenapa tanya soalan tu? Malaikat siapa? Mula dengan huruf M. Ini M, ini bukan M pakcik. Setelah itu lah. Malaikat apa? Mikael. Okay, so Allah tugaskan kira malaikat Mikael ni chip yang turunkan hujan. Okay, chip yang turunkan hujan. Dan tak ada satu titis hujan pun yang turun, dan bukan tak ada satu baris hujan, tak ada. Tak ada satu titis hujan pun yang turun yang tak ada tujuannya. Walau kita tengok macam banyak basah dekat lantai je kan. Setiap titis hujan tu ada
tujuannya. Boleh jadi manfaat, boleh jadi kerosakan. Tapi tak ada kira nak cerita detail ni Allah takbir bumi ni begitu. Tapi kita pernahkah kita hayati hujan itu setitis demi setitis? Tak pernah kan? Sebab kita dalam hujan turun memang dalam kuantiti yang banyak. Tapi begitu detailnya Allah mentadbir bumi ini, tak ada satu titis pun tak ada tanpa tujuan. Jadi kalau kita lihat apakah manfaat terbesar hujan ni adalah bagi siapa? Bagi apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Jadi hujan, pokok-pokok kat luar ni tak adalah kita siram hari-hari kan. Selalunya hujan yang orang kata buat kerja tu. Lagi, fakhtalata bihi nabatul ard. Lalu bila hujan ini turun ke bumi, dia bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada dekat bumi ini. So kira macam langit dan bumi bersatu adalah. Okay, so maknanya fakhtalata maknanya together. Kira they work together. Turun air daripada langit, maka buminya kerja dia apa? Suburkan tanaman yang ada dekat dunia ini. Cantik tak? Cantik. Fa asbaha hashiman tadharuhu riyah. Tapi akan jadi satu masa yang mana dia akan kering lalu ditiup, dia seolah-olah macam dah kering macam ditiup angin gitu. Tahu macam kalau benda dah kering dia jadi rapuh, betul? Bila dia jadi rapuh, kita kena angin sikit je dah akan berterbangan. Begitu sahaja. Kira Allah turunkan hujan, Allah turunkan air ni sebenarnya untuk suburkan bumi, tapi dalam masa yang sama bumi itu pun boleh kering dan hancur sehancur-hancurnya, lalu ditiup angin. Bila ditiup angin apa jadi? Dah hilang, dah tak ada apa-apa dah. Lalu Allah sambung, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Selalu kita baca ayat ni jadi apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir kan? Betul? Selain ayat ni kan. Selalu kita baca innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan ini Allah cakap wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dari kata ruh yang sama tapi membawa makna yang berbeza. Apa bezanya? Kasih saya tuliskan. Okay, muqtadira ni sama. Secara literal maknanya tetap yang maha berkuasa. Beza qadir dan muqtadira. Qadir ini Allah maha berkuasa atas segala-galanya tanpa Allah involved in that process. Maksudnya kun fayakun. Pernah dengar kan kun fayakun yang mana Allah cakap jadilah maka ia terjadi. Mana Allah cakap je. Allah tak in detail, Allah tak begitu jaga. Dan Allah tidak begitu terlibat dalam proses tersebut. Tapi kalau Allah gunakan perkataan muqtadira, maksudnya apa? Allah maha berkuasa atas segala sesuatu ini dengan penglibatan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, saya bagi contoh masjid ni ada bos. Okey, hari-hari ada kuliah. Contohlah kuliah saya ni lah. Yang tak berapa ni kan. Siapa yang uruskan kuliah saya? Adakah chairman masjid ataupun staff masjid saja? Staff sudahlah kan, ada chairman nak turun pandang. Buat apa? Mana sebab benda ni adalah benda yang hari-hari berlaku. Tapi yang paling berkuasa dekat masjid ni siapa? Chairman lah kan. Chairman yang ada kata-kata yang dia adalah pihak authority lah. Dalam masjid ni paling berkuasa adalah chairman. Jadi kalau untuk kuliah hari-hari yang uruskan saja staff. Maksudnya kau buat, kira aku bagi mandat untuk buat, betul? Tapi tetap dia berkuasa tak? Ke staff tu yang jadi berkuasa sekarang? Tak, tetap kena report tu chairman. Kalau Perdana Menteri datang masjid, sifat. Siapa paling ke depan jadi? Staff ke chairman? Chairman lah dia bagi staff, ya Allah. Tak staff nunduk chairman kan. So maknanya dia berkuasa dalam hal-hal yang ada hal-hal dia akan turun padang. Turun padang to ensure that bukan kata selama ni staff tak buat kerja tak? Buat. Tapi nak ada datang untuk dia ensure lagi semuanya berjalan dengan lancar. Begitulah perumpamaan antara qadir dan muqtadir. Ada time yang mana Allah berkuasa atas sesuatu, Allah let it biar malaikat je yang buat. Betul tak? Allah ada kuasa. Allah ada kuasa. Berapa Allah suruh? Kita ada malaikat. Allah jadikan malaikat untuk tadbir. Antara salah satu tugas malaikat ni banyak. Salah satunya malaikat ni ada banyak department sebenarnya. Salah satu department adalah untuk mentadbir kehidupan dekat dunia. So Allah ada malaikat. So biar malaikat lah buat kerja. Tapi ada time Allah sendiri yang be there
untuk pastikan semuanya mengikut apa yang Allah nak. Adakah katanya, oh malaikat buat kerja tak betul? Tak. Malaikat adalah makhluk yang paling taat. Tetapi kerana begitu penting perkara tersebut, maka Allah sendiri yang melibatkan dirinya. Allah Maha berkuasa. Okey, dalam proses kita cerita pasal proses apa ni? Proses ni lah. Proses perumpamaan kehidupan dekat dunia ni. Proses air turun daripada langit, proses lalu dia bercampur dengan tanaman, lalu tanaman itu subur dan sampai masa dia akan hancur. Okey. Setiap nikmat dunia hanya akan dinikmati seketika pada usia muda, kemudian sedikit demi sedikit berkurangan dan akhirnya hilang begitu saja. Betul tak? Kita kalau kuat makan, cuba muslimah fikir. Dulu muda-muda suka makan apa? Contohlah, saya memang suka makan aiskrim dulu muda-muda. Sekarang ni suka lagi ke makan aiskrim? Mungkin boleh lah, tapi dah nikmat dia sama tak? Tak sama. Dulu mungkin waktu saya muda saya boleh makan 2 pinggan. Sekarang 1 pinggan pun tak boleh habis. Kerana apa? Kerana kita punya faktor usia dan sebagainya. So maknanya nikmat yang kita dapat 20 tahun yang lepas tidak sama dengan nikmat yang kita dapat hari ini. Begitu juga dengan itulah perumpamaan kehidupan dekat dunia ini. Setiap nikmat ni akan berkurangan hari demi hari. Mengikut kepada faktor usia kita, mengikut kepada kemampuan fizikal kita dan sebagainya. Kalau dulu suka betul travel. Tiap-tiap bulan dia tak kaya sangatlah. Tiap-tiap tahun ada je lah pergi travel. Tapi mungkin ditakdirkan Allah dah dapat penyakit. Lepas tu boleh travel tiap-tiap ni. Mungkin dari sudut kewangan mungkin masih mampu. Tapi dari sudut tenaga dah tak, kira kalau boleh kira macam nak juga pergi, tapi nikmatnya takkan sama dengan waktu kita sihat. Takkan sama, nikmatnya tak akan sama. Itu maksud nikmat. Okay, so maknanya macam lagi satu, kalau dulu kuat makan pedas, sambal nyet tu setengah mangkuk saya pakai, setengah gelas saya pakai. Allah, makan tak sambal nyet tu? Pedas kan? Pedas kan? Dulu enjoy makan pedas. Sekarang Allah tak boleh makan pedas sikit je masuk toilet. Padahal tubuh badan yang sama kan? Lidah yang sama kan? Tetapi kerana kita dah, body kita dah berubah. Jadi nikmat tu pun dah kurang. Saya memang tak pernah rasa nikmat lah makan pedas. Tak boleh, saya tak faham. Sebab saya tak enjoy kan? So maknanya benda-benda yang kita enjoy lah kita boleh nikmat. Kalau dah tak enjoy, maknanya dah tak nikmat dah. Okay, jadi Allah umpamakan sebegitu. So kalau kita lihat kenapa Allah umpamakan air ini dengan kehidupan? Air dengan kehidupan, apa kena mengena dengan kehidupan dengan air itu? Air hujan turun daripada langit. Okay, kalau kita tengok kan, semua tanaman ni ada air yang menghidupkan walaupun tidak kelihatan, betul? Kita nampak satu kali tu time hujan turun ataupun time kita siram pokok. Bila kita lakukan perkara tersebut. Tetapi bila dah, kita nampak tak air yang ada dekat tanah ada, kita nampak tak air yang dekat pokok. Kalau nampak mungkin time first baru spray lah. Langsung hilang kan? Tapi adakah maknanya air dah hilang? Tak, air dia still ada. Tapi kita tak nampak. So air yang ada tu kita tak nampak, tapi air itu tetap jalankan function dia, betul? Air itu yang akan menyuburkan dan sebagainya. Begitulah kehidupan kita. Yang kita nampak ini adalah jasad kita, fizikal kita. Apa yang dalam kita tak nampak yang menghidupkan kita? Nyawa kita. Nyawa je yang menghidupkan. Darah, air, segala-gala selain itu, maknanya apa, boleh diklonkan tak? Boleh. Sekarang vein ni semua, sekarang teknologi dah advance. Semuanya boleh diklonkan. Satu benda yang manusia tak boleh nak klonkan lagi. Nyawa. Nyawa yang ada dekat dalam badan kita yang menghidupkan, nyawa lah yang menghidupkan kita. Kalau dah tak ada, maknanya apa akan jadi dengan jasad kita? Pernah tak awak nampak orang yang dah tak ada nyawa tapi masih kekal cantik dan relevan? Kena awet lah kalau nak. Tak maknanya ada proses kan? Pernah tak nampak? Tak pernah kan? Tak cantik.
Apa akan jadi dengan badan kita kalau kita dah tak ada nyawa? Akan merepot orang cakap kan, merepot dan sebagainya. Macam mana kita nak kekalkan jasad kita seadanya ni lepas tak ada nyawa? Hafalan Quran. Amalan saja tak cukup. Itu saya tak pernah nampak. Ada sesiapa pernah nampak gali kubur jasad masih sama. Siapa pernah nampak? Saya tak pernah nampak. Tapi banyaklah orang lain yang pernah nampak. Kita pernah dengar dan sebagainya kan. Saya tak pernah nampak. Tapi Masya Allah lah, siapa yang jasadnya terpelihara ni, Masya Allah. Okay, nak jadi macam itu, amalan nak kena Al-Quran nak kena jadi orang kata BFF lah. Al-Quran nak kena jadi BFF. Bukan sahaja bacaan, bukan sahaja hafalan, tetapi apa sahaja intipati dalam Al-Quran itu. Okay, itu cerita special lah. Tapi secara general, bila nyawa dah tak ada, orang kata nyawa dah tak dikandung badan ni, maknanya badan kita tak akan kekal begitu. Walau macam mana orang sayang kita pun, kalau kita dah mati, sebab Allah sayang, biar je kat rumah. Boleh? Tak boleh. Bau kan? Dia akan macam mana cantik lah orang tu waktu dia hidup. Kalau dah tak ada nyawa, segala-galanya dah tak ada apa-apa dah nothing dah. Walau macam mana kita sayang orang tu, tak adanya kita rela dan sanggup tu biar dia baring atas katil begitu saja sampai kita meninggal. Tak ada rumah akan berbau, rupanya dah tak akan orang kata dah akan merepot lah dan sebagainya. Merepot tak apa, keluar ulat lah apa lah sebagainya. Cecair lagi, tak boleh bayangkan kan. Yang menjadikan kita masih seperti ini adalah nyawa. Okay, nyawa kita. Jadi kalau kita lihat air, kita ada pokok kan. Kalau kita letak air sebaldi, satu pokok yang kecil, apa jadi dengan air pokok tu? Ya Allah Akbar, matilah pokok, betul tak? Saya kalau tengok pun pokok ada macam-macam jenis pokok. Ada yang ni tak boleh banyak air, ada yang ni seminggu siram air, ada macam-macam jenis kan. Kalau maknanya air ini yang menghidupkan, tetapi air juga boleh mematikan. Sama juga dengan nyawa kita. Nyawa ini kalau kita jaga dia dengan baik, macam mana nak jaga nyawa dengan baik? Menurut apa yang Allah perintahkan, maknanya kita tak bagi dia hitam walaupun sedikit, ataupun kita jaga sebaik-baiknya. Maka kita punya jasad, bukan dari sudut, saya tak cakap dari sudut kesihatan, kita sebut daripada sudut kerohanian. Bila nyawa kita ini diimbangkan dengan kerohanian yang betul, maka nyawa yang Allah pinjamkan ini akan sentiasa bersinar dengan cahaya. So maknanya tubuh badan kita walaupun kita ada penyakit dan sebagainya, tetapi kita tak akan menzalimi diri sendiri. Maksudnya apa? Kita redha dengan takdir yang Allah dah bagi. Redha dengan takdir maksudnya tak boleh bersedih ke? Tidak. Bersedih itu adalah fitrah manusia. Ditimpa ujian, sedih, nangis. Adakah awak seorang yang tidak beriman? Tidak. Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan anak pun Nabi menangis. Maknanya itu memang sifat lumrah seorang manusia. Cuma tak boleh berlebihan sampai tak solat. Yelah sedih-sedih lah, solat-solat lah. Sampai tak solat, sampai tak makan, sampai tak minum, sampai tak mandi, sampai tak jalankan tanggungjawab. Itu dah berlebihan. Sedih boleh sedih. Dan tempat sebaik-baik aduan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu nak kena yakin. Tapi kita ni manusia kadang nak orang dengar, betul tak? Sebab dengan Allah, kita percaya Allah dengar. Tapi macam mana Allah respon, itu memerlukan keimanan yang begitu tinggi untuk kita rasa benda tersebut. Jadi maknanya sebab tu dalam Islam bukan hanya hubungan dengan Allah penting, tetapi hubungan sesama manusia juga penting. Kenapa? Sebab macam time-time macam inilah kalau kita ada masalah, kita at least ada someone untuk kita talk to. Sebab bila kita ada someone untuk talk to, kadang kita terlampau sedih sampai kita tak boleh nak berfikir dengan rasional. Jadi kita ada sahabat yang baik itu, yang mana kita boleh luahkan dan minta nasihat, maka dengan izin Allah juga, Allah akan mengilhamkan kepada sahabat kita itu untuk bagi kata-kata yang betul untuk kita yang tengah dilanda ujian. Kadang-kadang kita tak terfikir kan, bila orang lain cakap, kita macam, wah kenapa kita tak terfikir benda tu kan? Sebab apa? Sebab macam kita cakap kan, minda yang Allah berikan kepada kita ni ada limitation.
Tak semua dia akan datang dalam masa yang serentak. Sebab itu kita saling memerlukan dekat dalam dunia ini. Tak ada orang boleh hidup sendiri dekat dalam dunia ini. Macam mana orang tu cakap lah, I can live alone. Habis awak mati esok, pergi kubur sendiri, mandikan sendiri, kafankan sendiri. No, jangan. Memang betul ada kemampuan untuk berhidup bersendirian, menguruskan hal diri sendiri. Tapi ingat, satu masa kita tetap akan memerlukan orang lain. Sebab kita nak ke bila kita dah meninggal, kita tengok kira jasad kita mereput sebegitu tanpa ada orang peduli. Ada berapa banyak orang kan hidup sendirian, lalu 2-3 hari kemudian baru orang dapat tahu itu sebab apa, sebab bau dan sebagainya. Report polis dan sebagainya, baru tahu dah meninggal punya. Nauzubillah min zalik, minta kita dijauhkan daripada perkara-perkara seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini jangan sombong. Kalau kita mampu kehidupan sendiri, alhamdulillah. Tetapi sentiasa doa pada Allah. Doa apa? Supaya kita ini diberikan husnul khatimah. Salah satu di antara husnul khatimah ni jangan meninggal seseorang lah. Kalau meninggal seorang pun, make sure ada orang tahu. Maksudnya akan ada sentiasa orang yang check on kita ni hari-hari. Kalaupun kita tinggal sendirian, jangan sombong, tak apa aku boleh hidup sendiri, aku tak perlukan siapa dalam hidup ni. Jangan sombong. Sebab yang boleh berdiri dengan diri sendiri ni cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? So maknanya apabila nyawa sudah tiada, maka jasad pun tidak akan berfungsi. So sebab tu Allah umpamakan, sebab tanaman ini kalau tak ada air, apa akan jadi? Akan kering, hancur dan sebagainya. Sebab tu kalau musim kemarau kan, musim kemarau kan, apa jadi dengan tanah tu? Tiba jadi brown je semua kan, sebab dah kering. Even kalau kita ni Singapura ni alhamdulillah tak ada musim. Cuma kalau pergi tempat yang ada musim, yang tengah sama. Kering kontang kan, tanah semua. Kita pun rasa kering lah. Kulit akan jadi kering dan sebagainya. Sebab tak cukup moisture tempat tu. Wallahu a'lam. So itu yang Allah umpamakan. Kenapa Allah umpamakan air dan kehidupan? Begitulah. Kerana air itu tidak kelihatan, tetapi ianya yang menghidupkan. Nyawa kita tidak kelihatan, tetapi itu yang menghidupkan jasad kita. Lalu macam mana kita jaga nyawa kita ini supaya sentiasa diiringi dengan kerohanian. Kerana tanpa kerohanian tersebut, ianya akan menjejaskan perbuatan kita. Perbuatan ini ada dua, yang baik dan yang tidak baik. Yang baik dan yang buruk. So lalu kita di dalam kategori yang mana? Itulah yang kita kena renung-renungkan. Menariknya lepas Allah umpamakan kehidupan kita dekat antara air dengan kehidupan dunia ini, Allah sambung ayat apa Allah cakap, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta, benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal, faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Jom kita baca sedikit dalam buku page 89. Oleh sebab dunia hanyalah tempat sementara dan tidak ada yang kekal, Allah menyambung dengan mengatakan bahawa harta dan anak adalah perhiasan dunia. Allah menyebutkan sebahagian perkara daripada perhiasan dunia sebagai antara perkara yang tidak kekal, dan sudah tentunya banyak lagi perkara lain yang tidak kekal. Allah menyebutkan anak dan perhiasan dalam ayat ini sebagai rentetan daripada kisah pemilik kebun pada episod sebelum ini. Sebaliknya, apa yang kekal ialah kebaikan amal soleh yang terus menerus. Allah menyebutkan wal baqiyatus salihat, iaitu amal-amal yang kekal dan soleh. Lazimnya perkataan soleh didahului dengan amal. Namun pada ayat ini diletakkan perkataan baqiyat untuk menunjukkan bahawa amal soleh adalah perkara yang kekal jika dibandingkan dengan ayat sebelum ini berkenaan dengan anak dan harta. Anak dan harta disebutkan sebagai perhiasan kerana ia hanya menghiasi kehidupan zahir seseorang. Namun amal solehlah yang akan meningkatkan nilai kehidupan seseorang. Jom kita zoom in. Kalau kita tengok al-malu wal banuna. Al-malu itu maksudnya apa? Harta, segala harta kemewahan yang kita ada. Wal banuna, dan anak-anak. Ini merupakan perhiasan terbesar di dalam kehidupan dunia.
Saya tak letak lagi al-hayati dunia. Dah tahu kan apa al-hayat apa? Kehidupan dunia, dunialah. Okey, so anak dan harta merupakan kebanggaan dunia akhirat, tapi juga sebagai penghancur segalanya. Betul tak? Betul. Anak ni dan harta dan anak ni kebanggaan kita kan. Kemewahan, kenikmatan yang kita ada dekat dalam dunia ni. Tetapi anak dan harta juga boleh mengheret kita ke api neraka. Nauzubillah min zalik. Okey, so maknanya adakah maksudnya harta dan anak itu satu perkara yang tidak baik? Tidak. Harta, macam mana kita boleh baikkan? Maksudnya macam mana kita boleh membawa harta ini ke arah kebaikan? Dengan banyak sedekah, dengan sedekah ini kan tidak semestinya jangan kecilkan skop sedekah ini kepada hanya sedekah pada yang memerlukan. Tidak. Sedekah ini konsepnya luas dan ianya bukan semata-mata berkaitan dengan wang ringgit. Kalau kita tak mampu, Allah Ustaz, saya ni tak ada kemampuan, macam mana saya nak sedekah? Adakah saya tak akan dapat pahala sedekah? Sedekah is more than that. Even awak sumbangkan tenaga juga merupakan satu sedekah. Awak pergi volunteer tempat yang memerlukan juga sebagai satu sedekah. Sedekah yang paling ringan adalah senyuman. Senyum pun satu sedekah. Jadi maknanya, dan sedekah ni kalau kita cakap pasal wang ringgit, tidak semestinya juga kepada yang memerlukan sahaja. Okey, kalau let's say awak belanja ahli keluarga awak makan. Oh mak, jom semua kita makan dekat mana hari ni? Saya suka pergi Spice. So kita pergi Spice, tahu tak Spice kat mana? Tahu lah kan, tahu lah orang East kan. Sebab benda lah, saya suka pergi situ. Jom kita pergi Spice, oh hari ni dah habis makan, oh kita bayar, saya belanja. Sedekah tak? Sebenarnya ianya dalam bentuk sedekah. Tapi jangan tak apa hari ni saya sedekah, jangan saya macam tu. Sebab mentaliti masyarakat kita, apa kalau aku tak mampu ke? Kan? Mentaliti. Tapi maknanya bila kita belanja, kita guna buat belanja macam sedap sikit dengar lah kan. Bila belanja itu merupakan satu sedekah. Dan sedekah yang terbaik adalah terhadap ahli keluarga. Tapi sayangnya masyarakat zaman sekarang ini dengan ahli keluarga lagi banyak berkira. Salah. Orang luar, pampung belanja sana sini, tapi ahli keluarga sendiri berkira tak cukup makan dan sebagainya. Okey, bergantung pada keadaan keluarga jugalah. Ahli keluarga pun menyakitkan hati juga. Tapi akhirnya bila kita sedekah ini bukan untuk dia, tapi untuk siapa? Untuk kita. Kita bila sedekah, jangan sekali-sekali bila kita lakukan sedekah ini, kita dengan niat untuk kita menyenangkan kehidupan orang tu. Orang itu takkan senang dengan sedekah daripada kita. Takkan senang. Kita bagi sedekah sekali, tak ada makna dia selama-lamanya senang. Walaupun orang tu akan menunjukkan rasa bersyukur dan sebagainya kan. Bila dia rasa bersyukur, apa patut kita katakan? Apa last week sahabat tu nasihatkan? Masya Allah, la haula la quwwata illa billah. Oh panjang sangat. Ataupun saya cakap ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak action Arab sikit, hadza min fadli rabbi. Oh pandai kau sekarang kan action sikitlah kakak. Tak adalah. Okey, so maknanya katakan ini semua datang daripada Allah. Dan kita mampu tolong waktu ketika itu. Tapi dia takkan senang selama-lamanya dengan sedekah yang kita berikan. Takkan. Tapi kita bagi sedekah ni untuk apa? Kalau dia tak sedar apa kita bagi sedekah susah. Kerana ini untuk kita. Setiap sedekah, apa 3 perkara yang kita tinggalkan bila kita dah tak ada? Salah satunya adalah amal sedekah. Sedekah kita, amal jariah kita, itu yang kita tinggalkan. Kalau pepatah Melayu kata manusia mati harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Macam mana dapat nama tu? Kenapa orang sampai boleh ingat nama tu? Kerana banyaknya bakti dia kepada masyarakat. Banyaknya bakti dia kepada masyarakat sampai apabila dia tak ada, orang masih sebut-sebut mengenai hal-hal kebaikan. Itu pun satu trend juga. Waktu hidup, orang tu dikeji dia anaknya. Dan mati tiba-tiba jadi baik. Tapi itu juga, walaupun kita lihat sebegitu kan, itu juga merupakan satu nikmat.
Maknanya bila kita dah mati, walaupun dalam kehidupan kita ini tidak begitu dipuji dan sebagainya, kalau kita dah meninggal, orang hanya nak sebut yang baik-baik, itu juga merupakan satu nikmat. Bayangkan hidup dah lah tak orang tak pernah kenal, dah mati orang mengumpat. Memang maknanya apa? Bila orang dah sampai mengumpat, bila dah tak ada, bila kita dah tak ada kat dunia ni, orang sampai mengumpat, maknanya apa? Maknanya banyak sangat kejahatan kita lakukan kat dunia ni. Sampai orang dah tak nak cerita baik walaupun kita dah tak ada. Masyarakat Melayu dia selalu gitu. Kalau orang dah tak ada, selalu cerita baik-baik je. Tapi kalau sampai cerita tak baik, kita tak boleh buat apa-apa dah. Kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Nak menyesalkan dekat alam barzakh pun dah tak orang kata dah tak valid dah. Penyesalan tu valid cuma bila dekat dunia ni sahaja. Okay? Jadi maknanya apa tadi saya cakap tadi? Dan cerita apa sebelum masuk amal jariah? Oh, sedekah. Sedekah pada ahli keluarga yang terbaik. Sedekah yang pada menggunakan pun baik juga. Cuma jangan sampai kita sibuk sedekah dekat orang luar sampai ahli keluarga sendiri tidak cukup makan dan sebagainya. Okey, so maknanya sedekah ini yang boleh menjamin apabila kita dah meninggal esok, itu yang akan still pahala kita masih ongoing. Sebab tu kita sedekah banyak. So sedekah bukan untuk dia, tetapi untuk kita sebagai kita. Okay, untuk diri kita sendiri. Wal banuna, dan anak dan anak-anak. Anak-anak ini adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seringkali kita rasa anak-anak itu sebagai milik kita, betul? Iyalah tidak. Penat mengusung bawa ke hulu ke hilir 9 bulan dah tak apa, melahirkan lagi, orang kata bagaikan nyawa nyawa di ujung tanduk. Macam patah saya dah keluarkan hari ni ya. Kan betul tak? Maknanya bersalin itu merupakan satu perjuangan bagi semua ibu-ibu yang melahirkan. Perjuangan di antara masih. Perjuangan kan, betul, berjuang. Tetapi sebab tu kita rasakan anak ni sebagai macam hak kita gitu. Sebab kesusahan yang kita alami bila kita dia proses tak daripada dah masuk lagi. Betul? 9 bulan lepas melahirkan berhenti setakat itu je ke? Tidak, makin penat adalah nak menyusukan lah, nak menyalin lah, nak apalah. Lepas tu tak apa, berhenti di situ saja ke? Tidak, nak didik lagi, nak hantar pergi sekolah, nak ajar lagi. Sampai setakat tu tak? Tidak nak kahwin lagi, aku nak kena bagi keluar duit lagi kan. Sampai sudah, tak apa. Dah habis kahwin, cucu pula kena jaga. Katakan diri sendiri tu sebenarnya. Kan? So maknanya sampai ketua, kita masih perlukan, masih nak ada je lah benda-benda yang melibatkan anak-anak. Sebab tu kita rasa macam kita ada, orang kata ada hak terhadap anak tersebut. Walhal anak ini merupakan pinjaman daripada Allah. Dan ibu-ibu sekalian, apa yang kita kena tanamkan dalam diri kita, yang saya pun sedang usaha lah perkara ini ya, sebab bukan senang, adalah apa sahaja yang kita lakukan untuk anak ke? Bukan, untuk kita. Macam mana kita nak pastikan salah satu benda yang pahala ongoing adalah anak yang soleh. Macam mana kita nak pastikan anak itu esok akan mendoakan kita atas didikan yang kita berikan kepada dia, atas segala khidmat kita yang kita berikan kepada dia. Untuk itu, yang akhirnya sekali, apa saja kita lakukan untuk anak kita sebenarnya untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri, untuk bekalan kita dekat akhirat. So jangan sampai kerana sedih lah boleh tengok drama-drama kan. Aku tak halalkan susu. Macam mana tak nak halalkan susu tu? Saya pelik dengan skrip drama seperti ni tau. Aku tak halalkan segala susah payah aku. Masalah budak tak minta kan. Kan kita yang sayang, kita yang belai, kita yang ini. Bila kita lagi sekali bila kita ni mengharapkan penghargaan daripada manusia, kita akan sentiasa kecewa. Letakkan harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta anak sekalipun. Walaupun kita jaga daripada kecil sampai besar, kita bagi didikan yang sempurna. Sempurna menurut siapa? Menurut kita lah. Kita rasa kita dah didik dengan sempurna, tapi kenapa dia treat kita macam gini? Kerana apa? Kerana kita mengharapkan balasan daripada dia.
Kita kena harapkan balasan daripada siapa sebenarnya? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita didik anak kita sedemikian rupa yang akhirnya sekali untuk kita sebenarnya. Macam selfish Ustazah? Tak selfish. Sebab itu adalah nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita. Kita nak bila kita meninggal esok, kita meninggalkan generasi yang ingat kepada Tuhan. Hanya anak-anak yang ingat pada Tuhan yang akan sentiasa doakan ibu bapanya yang telah tiada. Bukan telah tiada pun, hanya anak-anak yang selalu ingat pada Tuhan yang akan menjaga ibu bapa ketika ada. Tak perlu kita sentiasa ingatkan dia jasa-jasa kita terhadap dia. Tak perlu. Kalau dia seorang yang memang kehidupannya berpandukan mengikut syariat Allah, pasti dia akan jaga ibu bapa. Nak bermula tu daripada mana? Daripada ibu bapanya sendiri. Apabila ibu bapanya sentiasa menyandarkan harapan pada Allah SWT, itu semua akan datang dengan mudah. Tanpa perlu kita ungkit-ungkit jasa-jasa kita. Tak perlu. Sebab semuanya kita usaha tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati ini, sekali lagi, siapa yang pegang? Allah Subhanahu Wa Taala yang pegang. Walaupun pada pandangan mata orang lain, anak kita tu contohlah, na'udzubillah, macam kelihatan tidak baik, tetapi dia seorang yang sangat ingat kepada ibu bapanya. Pernah nampak tak? Banyak. Yang kita nampak alim tu kadang-kadang ibu bapanya terbengkalai, tidak dijaga, dimaki, dihina dan sebagainya. Tapi anak yang kita nampak macam makrib lah, minarib lah, itulah yang selalu menjaga anak. Dan banyak saya lihat pada kawan-kawan saya. Nampak biasa je, tapi ya Allah, Masya Allah. Saya ada satu kawan dulu waktu saya belajar dekat Malaysia. Kita kalau tengok dia, lelaki tau. Kita kalau tengok dia, nampak macam, tahu dulu kan budak-budak muda macam gangster, macam itu. Saya dengar dia berbual dengan mak dia kat telefon, ya Allah, saya pun tak berbual dengan mak saya macam itu. Punyalah lembut bahasa yang dia gunakan. Dia cakap dengan mak dia penuh santun. Yang tak pernah saya dengar lah, cakap dengan kawan dalam classmate, tak pernah. Tapi dengan mak dia, dah angkat telefon mak dia, tu kalau anak muda, biasanya kalau anak muda kita telefon, aman apa? Kaca apa lagi nak, betul tak? Tetapi ya Allah, yang lelaki ni Masya Allah sangat. Cara dia santuni ibunya berbeza dengan perwatakan yang kita nampak secara zahir. So maknanya apa? Itu pun salah satu daripada doa seorang ibu. Doa seorang ibu adalah senjata terbesar kita. Doa. Kerana apa? Kerana bila kita berdoa, kita sandarkan harapan pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa dan jangan sekali-sekali kita rasa doa kita ini tidak didengari. Tak. Allah dengar. Allah pasti dengar. Cuma bila Allah kabulkan, bergantung kepada amalan kita pun sebenarnya. Bergantung kepada amalan kita. Kita macam mana kita nak pastikan doa kita tu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ini kena sentiasa berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kadang-kadang kita ni tak sabar kan, doa hari ni besok nak Allah makbulkan. Tetapi segala perintah Allah masih ada yang belum kita jalankan. Macam mana sebegitu? Tetapi kerana Allah ini bersifat Rahman dan Rahim, ada ketikanya kita doa Allah kabulkan dengan cepat, betul? Cuma ada ketikanya kita doa, Allah tidak makbulkan hatta hari ini. Dah 20 tahun saya doa, Azhar. Nabi pun ada di kalangan doanya yang termakbul lepas Nabi wafat. Itu Nabi itu tak ada dosa. Sebab kadang-kadang jangan sentiasa anggap pula, wah apa Allah ni tak sayang aku sebab tu Allah tak makbulkan. Tidak. Sebab Allah akan makbulkan doa di masa-masa yang kita rasakan, kadang-kadang kita rasa this is not the right time. Tapi Allah kabulkan juga. Saya jarak antara anak saya yang pertama dengan kedua sangat jauh dalam 6 tahun. Okay, so selama kira dah saya dapat anak saya yang pertama tu cepatlah. Kira kahwin terus dapat. Lama lah tunggu dengan kata-kata orang. Faham lah kan? Tak ada anak tanya anak apa bila nak ada anak. Dah anak satu bila nak anak dua. Dah anak dua bila nak anak tiga dan seterusnya. Tiba-tiba dah anak lima ramainya anak kau. Memang tak kesudahan lah mulut orang kan.
So nak sampai ke 6 tahun tu, saya selalu usaha cuba doa dan sebagainya. Okay, saya dulu bekerja dekat sini sebagai guru Alive. Tahu Alive? Madrasah Part Time sekarang dah Ilham lah. Dulu kan di bawah Masjid kan. Jadi tahun kita dah berdoa lah kan, dah berdoa dan sebagainya. So tahun yang saya dapat nombor 2 ni adalah tahun yang di mana saya ajar Alive dah dalam 4 tahun gitulah, dalam 4 tahun, dan tahun itu saya pegang Youth Alive. Youth Alive dah tak graduate. So tahun ni tahun penting untuk saya. Yang mana Youth Alive dah graduate, anak saya pun K2 dah graduate. So banyak kira macam one after another graduation. So tahun tu adalah tahun yang penting untuk saya, sebab bila dekat kerja yang Youth Alive saya nak graduation ni ada macam-macam lah, ada presentation lah. So kita nak be there lah for them, sebab saya ajar orang selama 4 tahun. 4 tahun betul-betul saya ajar. So saya nak be there lah, orang kata sebagai proud teacher lah konon kan. So nak be there for the graduation. Dan tahun tu juga merupakan tahun yang mana anak saya K2 graduation, masuk primary 1. So penting lah untuk saya. Lalu saya ditakdirkan mengandung dan ED saya betul-betul tengah graduation. So saya tentu rasa macam apa tahu, rasa macam berkecamuk sebab ini yang saya nak, tapi why now? You know, like why now? Like macam ada benda important pada tahun tu yang saya rasa macam saya kira macam in between, macam bersyukur sangat, tetapi macam faham tak? Tapi sebersalah tak rasa macam itu, sebersalah lah, dah lah nak sangat. Anak ni bukannya senang dapat, betul tak? Ada orang yang alhamdulillah senang dapat, tapi ada orang tidak. Dan ini saya diberikan peluang untuk dapat anak sekali lagi. Kenapa saya rasa sebegitu? So pujuk istighfar, pujuk dan sebagainya, ditakdirkan Allah. Saya sebayang anak saya pertama tu dia sampai melebih EDD baru saya beranak, baru saya melahirkan. Tapi yang nombor 2 ni saya lahirkan dia pada waktu ada complication dan sebagainya. So bila full termnya doktor terus suruh melahirkan. So pada minggu yang ke 37. Saya lahirkan sepatutnya kan tengah bulan, waktu tu graduation dalam bulan November tengah-tengah tau. Saya lahirkan sebelum bulan November. Takdir Allah kan? Takdir Allah, melahirkan dapat, graduation anak saya gitu pun dapat, langkah lah. Confirm langkah lah. Langkah pantang tak apa kan? Dengan langkah perintah Allah lah. Okay? Graduation anak saya K2 dapat, youth saya pun saya dapat pergi. Qadar Allah. So kadang-kadang kita rasakan Allah bagi kita, Allah makbulkan doa kita, Allah tak mahu makbulkan doa. Mungkin belum selesai. Dan bila Allah kabulkan doa pula, pada kita, menurut kita macam masa yang tak sesuai. Tapi sebenarnya itulah masa yang paling sesuai untuk kita. Cuma kita tak nampak. Okay? Segala ujian dan takdir yang terjadi kepada diri kita semuanya datang at the right time, at the most perfect time. Cuma kita sebagai hamba Allah, kita kena cari apakah hikmah di sebalik itu. Pasti ada hikmah. Bila kita percaya segala yang terjadi pasti ada hikmah, pasti kita tak akan rasa Allah ni tak adil lah dan sebagainya. Kita tak akan rasa buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Lalu kita tengok dalam jumhur mufassir ni apa, orang yang mentafsirkanlah ayat-ayat tersebut, dia kata apa? Anak dan harta itu membawa berkah, membawa rezeki, tapi anak dan harta juga membawa kepada kehancuran. Kenapa? Kalau kita salah gunakan harta ada untuk enjoy. Sedikit pun kita tak buat sedekah, malah kita lebih kedekut dengan tempat-tempat yang sangat memerlukan sedekah. Tapi untuk enjoy, kita all out. Salah tak? Salah lah. Salah sebab kita kena baca setiap dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Anak pun begitu, sebab sayang pada anak buat salah pun tak apa. Anak buat dosa pun tak apa. Sebab apa sayang? Tak sampai hati saya, Liza. Kalau sayang anak, kena didik mengikut syariah. Kalau didik mengikut syariah, maknanya kena keras ke tidak? Berlembut selagi boleh. Dalam Islam sebenarnya tak pernah ajar kekerasan, kita je. Tak tahulah itu sebab faktor bangsa ke, faktor bahasa ke, tidak tahulah. Faktor bahasa tak juga orang dulu kekanda anak benda kan. So maknanya
Jangan, selagi boleh jangan berkeras lah. Susah lah sebenarnya. Susah. Tapi maksudnya bukan makna sampai mendera. Mendera itu salah. Bukan sampai anak tu tak solat kita pukul bantai dia sampai berbilai-bilai semua. Itu tetap salah. Dalam Islam sebenarnya tak ada istilah pukul sampai bilai-bilai darah, tak ada. Tak ada. Pukul yang diajar dalam Islam saya dah cakap kan. Setakat ini tak buka pun. Macam mana pukul? Tak payah pukul sudah lah. Kita setakat mendidik sahaja sebenarnya. Mendidik sahaja. Usaha mesti datang dengan doa pada Allah SWT. Okey, lalu Allah cakap apa? Harta dan anak ni merupakan perhiasan terbesar dekat dunia ini, tapi dia juga akan menghancurkan. Apa yang boleh kekal? Wal baqiyatus solihat. Amalan-amalan soleh kita ni yang sebenarnya boleh kekal. Bukan pasal anak, bukan pasal harta, tapi amalan-amalan soleh kita. Apa antara amalan soleh kita? The list is, para mufassir mentafsirkan adalah ini dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini sahaja. Wal baqiyatus solihat. Amalan soleh yang akan kekal. Senang tak? Senang sebenarnya. Tinggal nak amalkan atau tidak. Ini yang amalan soleh yang di lisan sahaja. Belum lagi amalan-amalan kebaikan kita yang kita usaha untuk lakukan. Seperti menolong orang, berbakti kepada kedua ibu bapa kita, menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, jalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai di tempat kerja dan sebagainya. Itu juga semua merupakan amalan-amalan kebaikan. Sebab kita lakukan kebaikan, kita lakukan perkara yang mendatangkan manfaat kepada orang, itu semua dikira kebaikan. So bayangkan kita jadikan ini juga sebagai amalan harian. Yang mana Allah kata ini yang akan kekal. Dalam Al-Quran Allah cakap ini yang akan kekal. Ini yang tak akan tercemar. Kalau anak kita didik tapi anak tak dengar, boleh tak? Didiklah macam mana pun. Kalau Allah memang tak buka hati dia untuk berada di jalan Allah, tak akan mungkin. Kita mungkin ada 5 anak, mungkin 1 je yang jadi. Lagi 4 tu, padahal di bawah didikan yang sama kan? Tapi 4 tak jadi. Tak ada orang lah maksudnya. Boleh jadi tak? Boleh. Itu menunjukkan bahawasanya kualiti itu lebih penting daripada kuantiti. Anak 10 lah macam mana. Kalau ada anak seorang tapi awak jaga sebaik-baiknya, lagi elok daripada yang anak 10. Tapi bayangkan ada anak 10 jadi. Itu memang ajaib. Banyak, ramai. Alhamdulillah. Ini semua rezeki lah. And bila kita nampak yang anak 10 jadi tu, itu datang dengan pelbagai pengorbanan. Bukan jadi-jadi begitu saja. Maknanya ibu bapa ni banyak berkorban. Berkorban apa? Salah satunya nak didik anak-anak ni jadi contoh. Kat Malaysia banyak lah. Singapura saya tak tahu lagi. Kat Malaysia kan ada anak 10 hafiz. Masya Allah. Bayangkan macam mana kat rumah. So maknanya ada pengorbanan-pengorbanan yang ibu bapa kena lakukan. Ada banyak, kira cakap kalau nak yang ini kena tinggal. Betul? Tak boleh nak ini, semua nak, tak boleh. Ada ini kena tinggal, ini kena tinggal. Ada pengorbanan kena lakukan. Okay, so menurut para mufassir, wal baqiyatus solihat dalam ayat ini merujuk kepada ini, 5 zikir. Jom kita baca sama-sama 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Semoga dengan bacaan zikir kita tadi menjadi saksi di antara kita di akhirat kelak bahawasanya kita dah belajar, kita dah faham bahawasanya ini merupakan al-baqiyatus solihat, amalan-amalan soleh kita yang akan kekal bila kita dah meninggalkan dunia kelak. Jom kita tengok sikit dalam buku sekejap lagi ya. Yang page 90 ni kita tengok yang dekat dalam biru tu. Al-Razi mengatakan, Al-Razi ni antara mufassir lah, siapa yang menyebutkan subhanallah telah menyucikan Allah daripada segala sesuatu yang tidak layak baginya.
Apabila kita berkata Alhamdulillah, kita telah mengakui hak Allah sebagai Tuhan yang memulakan segala sesuatu dan yang paling sempurna. Maka pengetahuannya terhadap sesuatu semakin berganda. Apabila seorang berkata wala ilaha illallah, ianya mengakui keesaan Allah dan menafikan sebarang sekutu. Apabila disebut Allahu Akbar pula, maka telah mengakui keagungan Allah di atas segala sesuatu. Okey, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Baghawi juga, Nabi bersabda apa? La'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Jika aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Di mata kita nampak senang je sebenarnya kan, zikir ni senang baca, nampak mudah, tetapi nilainya begitu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semua sama-sama kita boleh amalkan. Jadi pengajaran daripada kisah daripada episod kelima ini, daripada ayat 45 sampai 46, dua ayat je kan kita baca tadi kan, 45 sampai 46 ni ada dua perkara. Pertama, perumpamaan kehidupan dunia. Allah samakan dengan proses turunnya hujan ni. Kenapa? Sebab tanah menjadi subur dan kering dan musnah dengan peredaran zaman. Begitu juga dengan nyawa kita. Selagi nyawa ada dalam tubuh badan kita ini, begitulah jasad kita masih terpelihara. Bila nyawa dah tak ada, maka jasad kita pun akan hilang. Bukan hilang lah, maksudnya tidak akan berfungsi dengan sama. Okay? Harta dan anak merupakan nikmat dan ujian. Harta dan anak hanyalah bersifat sementara. Amal soleh manusia lebih beri manfaat di kehidupan akhirat. Kerana dekat akhirat nanti kita semua akan be selfish. Kita tak akan cari pun anak kita. Anak kita pun tak akan cari kita. Tetapi apa yang akan kita bawa adalah bekalan-bekalan amalan kebaikan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Maka kita pun sudah habislah episod yang ke-5. InsyaAllah kita akan masuk berkenaan dengan permulaan kiamat pada minggu hadapan. Seperti boleh maaf lambat sedikit hari ini. Okey, baik.